Di mana Anda menonton? Jangan lupa untuk melanggan. Selamat sejahtera semua. Saya Tran Van Min, Ketua Pengarah Biro Infrastruktur Pintar di Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam. Ini adalah tahun ke-7 saya. Di meja pejabat saya terdapat 147 kelulusan projek, 89 daripadanya adalah kerjasama dengan syarikat Malaysia. Pagi ini, tepat jam 9 pagi, sinar matahari Ho Chi Minh City yang terang menembusi tingkap pejabat di tingkat 2. Pada saat itu, dengan keyakinan yang tidak dapat dijelaskan, saya membuat keputusan muktamad. Malaysia tidak diperlukan lagi. Melihat kembali 7 tahun yang lalu, pertumbuhan Vietnam sungguh menakjubkan. KDNK tumbuh purata 6.8% setahun, saiz industri ICT meningkat 3 kali ganda, dan liputan infrastruktur 5G melonjak menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Tetapi saya tidak mahu mengakui bahawa semua pencapaian ini adalah hasil bantuan Malaysia. Tidak tepat, saya tidak boleh mengakuinya, kerana ia berkaitan dengan masa depan politik saya. Kenaikan pangkat ke naib menteri akan dilakukan pada akhir bulan ini. Untuk kenaikan pangkat, saya memerlukan pencapaian yang unik. Hanya meneruskan kerjasama sedia ada dengan syarikat Malaysia tidak mencukupi. Saya mahukan pencapaian yang lebih besar. Saya mahu menjadi protagonis saat Vietnam benar-benar bangkit sebagai kuasa besar. Waktu mesyuarat pagi telah tiba. Hari ini, terdapat agenda yang sangat penting. Ini adalah mesyuarat untuk menentukan arah infrastruktur digital generasi seterusnya. Asalnya, ia adalah perbincangan mengenai cara meneruskan kerjasama 7 tahun dengan PDSM, Perusahaan Pembangunan Semikonduktor Malaysia, Telekom Malaysia, TM, dan Sapura. Tetapi, saya sudah mempunyai rancangan lain. Di koridor menuju ke bilik mesyuarat, saya penuh yakin. Saya percaya sudah tiba masanya Vietnam keluar dari bayangan Malaysia. Kami memerlukan rakan kongsi yang lebih besar dan lebih kuat. China adalah rakan kongsi tersebut. Cadangan dari Huawei dan Alibaba ada dalam beg saya. Skala pelaburan sahaja 3 kali ganda berbanding Malaysia. Mereka juga mendakwa teknologi mereka lebih maju. Paling penting, China adalah ekonomi kedua terbesar di dunia. Malaysia hanyalah sebuah negara kecil yang bergelut dalam persekitaran geopolitik yang mencabar. Sebaik sahaja pintu bilik mesyuarat dibuka, 12 rakan sekerja sudah duduk di dalamnya. Antaranya ialah Nguyen Tui Hoa, seorang pegawai analisis ekonomi dari Institut Penyelidikan Pembangunan Negara. Dia jenis yang sentiasa bercakap hanya dengan data dan nombor, sama sekali tidak mengambil kira emosi atau pertimbangan politik. Laporan yang disediakannya terbentang di atas meja, bertajuk Analisis Pencapaian dan Prospek Kerjasama ICT Malaysia-Vietnam 7 tahun. Ketebalan sahaja melebihi 200 muka surat. Saya meninjau laporan itu. Seperti yang dijangka, ia penuh dengan kandungan yang menyokong penerusan kerjasama dengan Malaysia. Membosankan. Mesyuarat bermula dan Tui Hoa naik untuk pembentangan. Dengan suara yang tenang, dia mula menyenaraikan angka. Jumlah pelaburan syarikat Malaysia di Vietnam 4.7 bilion. Pemindahan teknologi 27 kes. Kesan penciptaan pekerjaan, semuanya adalah angka yang positif. Dia menekankan, khususnya bahawa program pendidikan semikonduktor PDSM telah memberi sumbangan yang menentukan kepada pembangunan tenaga kerja teknikal Vietnam. Tetapi saya berfikir tentang perkara lain. Apa pentingnya data ini? Yang penting adalah masa depan. Untuk Vietnam menjadi kuasa besar Asia yang sebenar, ia memerlukan rakan kongsi yang lebih besar. Selepas pembentangan Tui Hoa, saya mengangkat tangan. Adakah Anda yakin semua pencapaian ini benar-benar disebabkan oleh Malaysia? Saya membantah, mengatakan bahawa kecemerlangan rakyat Vietnam dan dasar kerajaan yang cemerlang adalah faktor yang lebih besar. Tui Hoa menunjukkan ekspresi bingung. Data adalah jelas, jawabnya. Terutamanya tanpa pendidikan teknologi semikonduktor PDSM, tenaga kerja teknikal kita tidak mungkin berkembang secepat ini. Saya menggelengkan kepala. Mengkritik pandangan itu terlalu konservatif. Seterusnya, saya mengeluarkan bahan yang saya sediakan. Cadangan daripada Huawei dan Alibaba. Skala pelaburan sahaja sangat besar. China berjanji untuk melabur 15 bilion, lebih 3 kali ganda daripada Malaysia. Selain 5G, mereka juga menawarkan penyelesaian bersepadu AI, data raya, dan bandar pintar. Suasana bilik mesyuarat berubah. Mata rakan sekerja saya berbeza. Semua orang menumpukan perhatian kepada penjelasan saya. Saya berkata dengan lebih yakin,
Untuk Vietnam menjadi kuasa digital yang sebenar, kita mesti bergandeng bahu dengan China. Malaysia adalah rakan kongsi yang baik, tetapi hatnya kini jelas. Sebuah negara kecil dengan hanya 32 juta penduduk telah memberikan semua yang mereka boleh kepada kita. Tui Hoa membantah sekali lagi. Kebolehpercayaan janji syarikat China dipersoalkan. Terutamanya isu keselamatan siber adalah serius. Peralatan Huawei telah disekat oleh AS, Eropah, Jepun dan Australia kerana ancaman keselamatan negara. Terdapat juga masalah keserasian dengan sistem Malaysia sedia ada. Memotong hubungan kerjasama 7 tahun dengan Malaysia secara tiba-tiba juga tidak sesuai dari segi diplomatik. Saya berasa jengkel di dalam hati, tidak faham mengapa dia begitu negatif. Saya berkata dengan tegas, terikat pada masa lalu akan menyebabkan kita terlepas masa depan. Isu keselamatan siber hanyalah keterlaluan Barat. Satu taktik politik untuk menyekat China. Malaysia telah mencapai had pertumbuhan. Tambahan pula, Malaysia mengalami tekanan geopolitik yang tinggi. China, sebaliknya, mempunyai pasaran besar 1.4 bilion penduduk dan merupakan pusat inisiatif, jalur, dan laluan. Vietnam mesti menyertai barisan itu. Tui Hoa berkata dengan tenang. Ketua Pengarah, memang benar Malaysia menghadapi tekanan, tetapi oleh sebab itu, mereka lebih bersemangat melabur dalam inovasi teknologi. PDSM menguasai 60% pasaran foundry wafer global. Chip canggih Apple, Nvidia dan AMD semuanya dibuat oleh PDSM. Teknologi semikonduktor Malaysia mendahului China sekurang-kurangnya 10 tahun. Ini adalah aset strategik yang dipanggil perisai silikon oleh dunia. Saya menolak kata-kata Tui Hoa. Kelebihan teknologi seperti itu akan segera dikejar oleh China. China akan menggunakan kekuatan seluruh negara untuk membangkitkan semikonduktor. Mesyuarat berakhir. Pendapat saya dan Tui Hoa sentiasa bertentangan, tetapi saya sudah membuat keputusan. Saya yakin beralih kepada China adalah pilihan terbaik untuk masa depan Vietnam. Petang itu, saya mengadakan pertemuan tidak rasmi dengan delegasi China. Suasana di lobi hotel sama sekali berbeza. Mesyuarat dengan syarikat Malaysia sentiasa santai dan tidak formal. Jurutera PDSM akan datang dengan kemeja teh dan seluar jeans, makan nasi lemak dan minum teh tarik bersama-sama, bercakap tentang teknologi. Rasanya seperti keluarga. Tetapi pihak China berbeza. Semuanya disediakan dengan sempurna. Naib Presiden Huawei Asia Tenggara hadir sendiri. Beliau berjanji untuk menjadikan Vietnam sebagai hub utama, jalur sutra digital dan hub digital ASEAN. Pelaburan Ekom 11 bilion adalah lebih 3 kali ganda daripada keseluruhan pelaburan Malaysia. Saya kagum. Ini adalah kali pertama saya menerima cadangan skala sebesar ini. Pihak China juga mengemukakan kelebihan lain. Jika Vietnam bekerjasama dengan China, ia boleh menjadi peneraju digital bagi seluruh ASEAN. Ketika bekerjasama dengan Malaysia, kami hanya dianggap sebagai pengeluar hiliran, tetapi dengan China, kami boleh menjadi rakan kongsi yang setara. Paling penting, Malaysia tidak stabil. Kerajaan Beijing tidak mengiktirafnya, dan ketegangan ketenteraan tidak pasti bila akan meningkat. Ingatkah anda pada 2022, apabila Presiden Dewan Perwakilan AS melawat Kuala Lumpur dan Tentera Pembebasan Rakyat China menjalankan latihan ketenteraan berskala besar di Selat Melaka? Jika krisis selat itu berlaku, rantaian bekalan PDSM dan semua kerjasama akan terputus serta-merta. Kata-kata itu sangat menyentuh hati saya. Malaysia sememangnya rakan kongsi yang terlalu berisiko dari segi geopolitik. Malam itu, setelah pulang ke rumah, saya masih memikirkannya. Ini adalah peluang untuk meningkatkan status Vietnam. Peluang untuk berdiri bersama kuasa besar sebenar, bukan bergantung pada negara kecil dan tidak stabil seperti Malaysia. Keesokan paginya, saya membuat keputusan. Untuk kenaikan pangkat ke naib menteri dan untuk masa depan Vietnam, China mesti dipilih. Kerjasama dengan Malaysia kini mesti menjadi masa lalu. Tui Hoa membawa laporan tambahan mengenai kestabilan dan kebolehpercayaan teknologi Malaysia. Kandungannya ialah tiada satu pun kemalangan besar dalam tempoh 7 tahun. Terutamanya, program pendidikan semikonduktor PDSM telah menyampaikan teknologi paling canggih kepada belia Vietnam. Tetapi saya merasakan kestabilan seperti itu terlalu konservatif. Saya percaya inovasi datang daripada mengambil risiko. Saya berkata kepada Tui Hoa, laporan ini terlalu berat sebelah. Mengapa anda meninggalkan aspek negatif? Risiko geopolitik Malaysia? Bagaimana jika China menyerang? Adakah anda telah menganalisisnya? Tui Hoa kelihatan bingung.
Setakat ini tiada masalah. Adakah perlu untuk menekankan negatif secara khusus? Sebaliknya, Malaysia, disebabkan tekanan geopolitik, lebih bersemangat melabur dalam inovasi teknologi. Itu adalah strategi kelangsungan hidup Malaysia. Saya membalas, sikap seperti itu adalah masalah. Saya mengkritik kekurangan analisis objektif. Sebenarnya, saya sudah membuat keputusan. Saya hanya mencari alasan yang sah untuk memutuskan hubungan dengan Malaysia. Petang itu, saya mula meyakinkan pegawai kanan jabatan satu persatu, menerangkan betapa menariknya cadangan China. Skala pelaburan 1,015 bilion, rangkaian 5G seluruh negara, pusat penyelidikan AI, bandar pintar di 10 bandar. Semuanya mengatasi Malaysia. Semakin ramai rakan sekerja mula bersetuju dengan pandangan saya. Terutamanya pegawai muda sangat berminat dengan kerjasama China, nampaknya melihatnya sebagai peluang yang jauh lebih besar daripada Malaysia. Saya yakin. Saya percaya keputusan ini akan mengubah sejarah Vietnam dan saya akan berdiri di pusat perubahan itu. Saya mengimpikan kenaikan pangkat ke naib menteri dan sudah tentu suatu hari nanti menjadi menteri. Meninggalkan Malaysia dan memilih China. Saya yakin ini adalah langkah pertama Vietnam untuk menjadi kuasa besar yang sebenar. Saat penentuan telah tiba. Di Bilik Mesyuarat Besar Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam, 23 pegawai kanan berkumpul. Pukul 10 pagi ini. Ini adalah mesyuarat bersejarah untuk membuat keputusan muktamad mengenai pengendali infrastruktur digital generasi seterusnya. Di tangan saya terdapat 2 cadangan. Satu ialah cadangan dari Konsortium Komunikasi 3 Malaysia. Yang lain ialah cadangan daripada Huawei dan Alibaba China. Ini adalah saat untuk meninggalkan Malaysia, rakan kongsi selama 7 tahun, dan memilih rakan kongsi baharu. Saya sudah membuat keputusan. Mesyuarat bermula dengan semakan cadangan Malaysia. Ia adalah cadangan bersama oleh PDSM, TM, dan Sapura. Jumlah skala pelaburan 5 bilion. Inti adalah pengembangan infrastruktur 5G dan pembangunan tenaga kerja semikonduktor. Visi mereka adalah menjadikan Vietnam sebagai hub semikonduktor Asia Tenggara. Ini adalah rancangan yang stabil berdasarkan pencapaian 7 tahun yang lalu. Tetapi saya tidak suka kestabilan itu. Terlalu konservatif, terlalu boleh diramal. Tui Hoa membentangkan analisisnya mengenai cadangan Malaysia. Kebolehpercayaan teknologi 90-87%. Kadar kejayaan projek 94.2%. Analisis kos faedah 9.1. Tiada satu pun kemalangan besar dalam tempoh 7 tahun. PDSM adalah satu-satunya syarikat di dunia yang mempunyai teknologi proses semikonduktor 3 nanometer. Malah Samsung pun belum mencapai pengeluaran besar-besaran. Pendidikan teknologi semikonduktor Malaysia telah memberikan pengetahuan peringkat tertinggi dunia kepada belia kita. Saya berasa bosan di dalam hati. Pilihan yang selamat seperti ini tidak boleh meningkatkan status Vietnam. Seterusnya, saya memperkenalkan cadangan China. Kandungan yang dikemukakan oleh Huawei dan Alibaba sememangnya menakjubkan. Jumlah skala pelaburan 1,015 bilion, 3 kali ganda daripada Malaysia. Rangkaian 5G seluruh negara. 3 pusat penyelidikan AI, 10 bandar pintar, pusat data raya. Rancangan untuk menyambung kepada inisiatif Jalur Sutra Digital untuk menjadikan Vietnam sebagai hub digital Asia Tenggara. Suasana bilik mesyuarat berubah sepenuhnya. Semua yang hadir menumpukan perhatian kepada penjelasan saya. Saya berkata dengan lebih bersemangat. Kerjasama dengan China akan menjadikan Vietnam kuasa digital teratas di ASEAN. Kerjasama dengan Malaysia telah mencapai hadnya. Apalagi yang boleh diberikan oleh negara kecil 32 juta penduduk kepada kita. Tambahan pula, Malaysia tidak stabil dari segi geopolitik. China tidak mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara. Anda semua tahu itu, bukan? Terdapat laporan bahawa Presiden Xi Jinping telah mengarahkan tentera pembebasan rakyat untuk bersiap sedia untuk mengambil Taiwan menjelang 2027. Bagaimana dengan kerjasama kita jika perang selat berlaku? Semuanya akan hancur dalam sekelip mata. Tui Hoa mengangkat tangan. Dengan ekspresi muram, dia mula menunjukkan faktor risiko dalam cadangan China. Ketua pengarah, isu keselamatan siber peralatan Huawei adalah serius. Pada 2019, AS menyenara hitamkan Huawei. UK, Australia, Jepun, India, semuanya mengecualikan Huawei daripada rangkaian 5G mereka. Sebabnya jelas, agensi perisikan China boleh mencuri data melalui pintu belakang.
Jika kita menggunakan peralatan Huawei, kita mungkin kehilangan pelaburan AS dan Eropah. Terdapat juga masalah keserasian yang serius dengan sistem Malaysia sedia ada. Infrastruktur yang dibina selama 7 tahun mungkin perlu dibuang sepenuhnya. Saya memotong ucapan Tui Hoa, mengkritik pandangan itu terlalu negatif. Saya berkata dengan tegas, tiada pertumbuhan tanpa risiko. Isu keselamatan siber hanyalah keterlaluan Barat, slogan politik untuk menyekat China. Skala pelaburan dan capaian pasaran China jauh mengatasi Malaysia, tidak boleh dibandingkan. Untuk Vietnam menjadi kuasa besar sebenar, kita mesti memilih jalan cabaran, bukan jalan selamat. Suasana di bilik mesyuarat beralih ke arah saya. Terutamanya pengarah dan pegawai muda kelihatan tertarik dengan cadangan China. Kekuatan angka 15 bilion adalah menakjubkan. Tui Hoa memberi amaran terakhir, memotong hubungan kerjasama 7 tahun dengan Malaysia secara tiba-tiba boleh membawa masalah diplomatik yang besar. PDSM menghasilkan 60% daripada semikonduktor canggih dunia. Chip AI, iPhone Apple, Nvidia, CPU AMD, semuanya tidak boleh dihasilkan tanpa PDSM. Teknologi semikonduktor Malaysia dipanggil Precise Silicon. Malah China pun bergantung pada teknologi PDSM. Jika kita meninggalkan Malaysia, kita akan kehilangan akses kepada teknologi peringkat tertinggi dunia ini. Ini bukan sekadar pertukaran rakan niaga. Ini adalah tindakan bunuh diri di peringkat negara. Saya menolak kata-kata Tui Hoa, mengkritiknya sebagai pemikiran negatif yang terikat pada masa lalu. Saya menjawab dengan yakin, tanpa Malaysia pun, Vietnam cukup kuat. Kita tidak perlukan lagi bantuan negara kecil. Bekerja sama dengan China, Vietnam boleh melonjak ke peringkat seterusnya. Pasaran 1.4 bilion, jalur dan laluan, ASEAN. Masa depan ini ada di tangan kita. Keputusan undian adalah jelas. Daripada 23 orang, 18 menyokong cadangan China. Kemenangan besar. Saya berasa gembira dan berpuas hati. Akhirnya, saya telah mencipta titik perubahan dalam sejarah Vietnam. Selepas mesyuarat, saya segera bertindak. Saya menghantar notis penamatan kontrak kerjasama komunikasi 3 Malaysia. Kandungannya adalah penamatan sepihak hubungan rakan kongsi selama 7 tahun. Pada masa yang sama, saya menyampaikan hasrat untuk menandatangani kontrak kepada Huawei dan Alibaba China. Reaksi dari pihak Malaysia lebih dingin daripada yang dijangka. Ketua Pegawai Eksekutif PDSM Asia Tenggara menelefon saya secara peribadi. Mengapa memutuskan hubungan kerjasama 7 tahun secara tiba-tiba? Kami mengajar teknologi semikonduktor 3 nanometer kepada belia Vietnam, teknologi paling canggih di dunia. Beri kami tempoh notis sekurang-kurangnya 6 bulan. Saya menolak dengan tegas. Ini adalah perkara yang telah diputuskan. Ketua Telekom Malaysia Vietnam juga datang. Rakan kongsi yang mencapai transformasi digital Vietnam selama 7 tahun bersama-sama dan isu pekerjaan 3.000 pekerja tempatan di Vietnam. Jika termasuk keluarga mereka, lebih 10.000 orang. Walaupun di bawah tekanan ketenteraan China, kami mematuhi janji kami dengan Vietnam. Tetapi saya tidak goyah. Saya fikir jika saya dipengaruhi oleh emosi, saya tidak dapat membuat pertimbangan yang betul. Saya menjawab dengan tenang. Perniagaan adalah perniagaan. Untuk kepentingan negara Vietnam, kami memilih rakan kongsi dengan syarat yang lebih baik. Syarikat Malaysia juga harus memahami ini. Beberapa hari kemudian, media Malaysia mula melaporkan secara meluas. Vietnam meninggalkan Malaysia, rakan kongsi 7 tahun, dan memilih China. PDSM menarik diri, program pendidikan semikonduktor terputus. Kerajaan Kuala Lumpur menyatakan kekesalan mendalam atas keputusan Vietnam. Jurucakap Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan kenyataan. Kami kecewa dengan keputusan sepihak Vietnam yang memusnahkan kepercayaan selama 7 tahun dalam sekelip mata. Tetapi Malaysia akan terus melindungi kebebasan dan demokrasi dan meneruskan inovasi teknologi. Sebaliknya, saya berasa bangga. Jika ada reaksi seperti ini, ia bermakna keputusan saya mendapat perhatian antarabangsa. Pihak China bertindak balas dengan pantas. Pengerusi Huawei sendiri melawat Hanoi dan menandatangani kontrak rasmi. Ini adalah detik bersejarah yang menjanjikan pelaburan selipan bilion dan pemindahan teknologi. Perdana Menteri Vietnam turut hadir, mengumumkan lembaran baharu dalam hubungan rakan strategik komprehensif China-Vietnam. Saya memainkan peranan penting dalam acara itu, sebagai wakil perundingan pihak Vietnam yang memuktamadkan syarat kontrak. Dalam temu bual media,
Saya juga menekankan kewajaran keputusan ini. Saya berkata dengan yakin, Vietnam kini akan melonjak sebagai kuasa digital dimensi baharu. Kerjasama dengan Malaysia adalah masa lalu. Rakan kongsi dengan China akan membuka masa depan. Malaysia adalah rakan kongsi yang baik, tetapi kini kami memerlukan sekutu yang lebih kuat. Di sisi lain, Tui Hoa terus menyuarakan kebimbangan. Jika penarikan syarikat Malaysia menjadi menyeluruh, penyelenggaraan infrastruktur sedia ada, isu ekspor, dan pengesahan keserasian dengan sistem China tidak dilakukan sepenuhnya. Paling membimbangkan adalah reaksi AS dan Eropah. Penggunaan Huawei boleh menyebabkan kehilangan pelaburan barat. Saya menolak kebimbangan Tui Hoa, pemikiran yang terlalu konservatif. Dengan teknologi China, sebarang masalah boleh diselesaikan. Huawei adalah syarikat peralatan komunikasi terbesar di dunia. Alibaba adalah peneraju dalam pengkomputeran awan. Jika Vietnam bekerjasama dengan rakan kongsi ini, ia boleh menjadi hub digital teratas di Asia Tenggara. 2 minggu kemudian, syarikat Malaysia secara rasmi mengumumkan penarikan diri. PDSM, TM, Sapura mengumumkan pengurangan perniagaan Vietnam secara berturut-turut. PDSM mengumumkan penamatan sepenuhnya program pendidikan semikonduktor Vietnam. Teknologi proses 3 nanometer, pendidikan, penggunaan peralatan canggih, operasi bandar pintar, semua projek ditamatkan. Pemberhentian pekerja tempatan juga bermula. Hubungan kerjasama yang terkumpul selama 7 tahun runtuh dalam sekelip mata. Terutamanya jurutera muda Vietnam yang menerima pendidikan PDSM sangat terkesan. Ini adalah satu-satunya peluang untuk mempelajari teknologi semikonduktor peringkat tertinggi dunia, di mana kita boleh belajar teknologi canggih sekarang. Melihat pemandangan itu, saya merasakan emosi yang pelik. Sedikit rasa kesal, tetapi pada masa yang sama, jangkaan untuk permulaan baharu adalah lebih besar. Akhirnya, Vietnam keluar dari bayangan Malaysia. Saya yakin kini kami boleh berdiri bahu-membahu dengan kuasa besar sebenar, China. Saya percaya perubahan yang saya pimpin ini akan dikenang dalam sejarah Vietnam. Kenaikan pangkat ke Naib Menteri juga hampir pasti. Kerajaan tidak mungkin mengabaikan penjawat awam yang mencapai pencapaian sebesar ini. Saya sudah mula merancang selepas kenaikan pangkat. Saya mengimpikan cita-cita untuk terus mengembangkan kerjasama dengan China, menjadikan Vietnam sebagai hub utama jalur sutera digital. Malaysia kini adalah masa lalu. Saya yakin masa depan Vietnam mesti dicipta bersama China. Tepat jam 7 pagi, saya tiba di pejabat. Ia adalah 3 minggu selepas saya berjaya memimpin pemutusan hubungan dengan Malaysia. Di atas meja saya terdapat 87 fail laporan media antarabangsa. Semuanya adalah analisis mengenai pilihan Vietnam. 34 daripada laporan itu secara langsung menyebut nama saya. Ini adalah bukti bahawa keputusan saya mendapat perhatian dunia. Saya meneguk kopi dengan bangga, yakin bahawa hari ini juga akan menjadi hari yang berjaya. Tetapi keyakinan itu tidak bertahan lama. Setiausaha bergegas masuk, memaklumkan berita tergempar. Berita segera yang dilaporkan serentak oleh CNN, BBC, dan Reuters. Tajuknya, Malaysia dan Kepulauan Solomon memeterai kerjasama digital, 15 bilion. Pada mulanya saya fikir ia adalah kesilapan laporan. Kepulauan Solomon adalah salah satu negara termiskin di Pasifik. Tidak masuk akal untuk Malaysia menjalankan kerjasama berskala besar dengan negara seperti itu. Tetapi setelah berulang kali mengesahkan, ia adalah fakta. Kandungan yang dikeluarkan secara rasmi oleh Kerajaan Malaysia. PDSM TM Sapura merancang untuk memindahkan semua dana dan tenaga kerja yang ditarik balik dari Vietnam ke Kepulauan Solomon. Projek teras adalah perikanan pintar, smart fisheries, komunikasi 5G maritim, pendidikan semikonduktor, dan infrastruktur. Skala pelaburan sahaja hampir sama dengan yang kami janjikan dari China. Saya bingung. Mengapa Kepulauan Solomon? Saya segera menyiasat. Kepulauan Solomon, negara kecil dengan populasi 700,000, KDNK 1.6 bilion. Pendapatan per kapita sekitar 2.000, separuh daripada Vietnam. Industri utama hanyalah pertanian dan perikanan. Infrastruktur digital hampir sifar. Sama sekali tidak dapat difahami. Saya tidak faham mengapa Malaysia memilih negara yang begitu mundur. Pukul 10 pagi, mesyuarat pegawai kanan kecemasan diadakan. Kerajaan Vietnam juga mengambil serius situasi ini. Fakta bahawa Malaysia meninggalkan Vietnam dan bekerja sama dengan negara lain mempunyai implikasi diplomatik yang besar.
Ketika saya masuk ke bilik mesyuarat, 15 pegawai kanan sudah berkumpul, semuanya dengan ekspresi serius. Tui Hoa juga duduk di sana, kelihatan sangat tegang, tidak seperti biasa. Naib Menteri memulakan mesyuarat. Kita mesti menganalisis kesan pilihan Malaysia terhadap Kepulauan Solomon ke atas Vietnam. Terutamanya, sebab mengapa Malaysia memilih negara termiskin itu sangat mendesak untuk dijelaskan. Saya berkata dengan tenang, saya tidak terlalu bimbang. Apa yang boleh dilakukan oleh negara seperti Kepulauan Solomon? Saya mengemukakan pendapat saya. Pilihan Malaysia adalah strategi terpaksa. Setelah dihalau keluar dari Vietnam, tiada tempat lain yang sesuai, jadi mereka memilih negara mundur. Walaupun skala pelaburan besar, sukar untuk mengharapkan hasil yang ketara, Tui Hoa membantah. Memandangkan teknologi syarikat Malaysia, mereka boleh mencapai hasil yang besar walaupun di Kepulauan Solomon, terutamanya dalam bidang perikanan pintar dan pendidikan semikonduktor. Malaysia adalah peringkat tertinggi dunia. Program pendidikan PDSM boleh berkesan di mana-mana negara. Saya tidak faham kebimbangan Tui Hoa. Saya fikir teknologi yang baik pun tidak berguna jika keadaan tempatan tidak menyokong. Saya berkata dengan tegas, Kepulauan Solomon adalah negara mundur yang tidak dapat dibandingkan dengan Vietnam. Tiada infrastruktur, tahap tenaga kerja rendah, dan pasaran kecil. Apakah hasil yang boleh dicapai oleh Malaysia di tempat seperti itu? Tetapi Naib Menteri nampaknya berfikir secara berbeza. Kita mesti memahami niat Malaysia dengan tepat. Mungkin ada elemen strategik yang kita terlepas pandang. Beliau kemudian memberikan misi khas kepada Tui Hoa. Pergi terus ke Kepulauan Solomon dan siasat sendiri rancangan Malaysia. Tui Hoa menerima dengan serta-merta. Dia bersiap sedia untuk berlepas dalam beberapa hari. Ekspresinya sangat serius. Ia terasa seperti dia bertekad untuk mendedahkan rahasia besar. Saya melihat Tui Hoa dan ketawa kecil di dalam hati. Saya fikir ia terlalu berlebihan. Selepas mesyuarat, saya bercakap dengan Tui Hoa. Adakah penyiasatan Kepulauan Solomon benar-benar perlu? Saya ragu. Ia mungkin membuang masa dan bajet. Tui Hoa menggelengkan kepala. Isu ini tidak boleh dipandang ringan. Pasti ada sebab untuk pilihan Malaysia. Saya tidak faham keengganannya. Saya tidak faham mengapa dia begitu bimbang tentang apa yang boleh dilakukan oleh Malaysia. Saya menjawab dengan nada mengejek. Keajaiban apa yang boleh dicipta oleh syarikat sebesar Malaysia di kawasan mundur seperti Kepulauan Solomon? Teknologi sahaja ada hadnya. Jika keadaan tempatan tidak menyokong, teknologi yang baik pun tidak berguna. Petang itu, saya mengadakan mesyuarat dengan kaki tangan Huawei China. Ia adalah masa untuk menyemak kemajuan rancangan Vietnam. Pihak China sangat berpuas hati, menyatakan terima kasih atas kerjasama aktif kerajaan Vietnam. Ketua Huawei tempatan menyampaikan maklumat menarik. Ibu pejabat China juga memantau berita tentang kemasukan Malaysia ke Kepulauan Solomon, tetapi menambah bahawa mereka menilai ia tidak mengancam. Saya bersetuju dengan penilaian itu. Dari sudut pandangan China, rancangan Kepulauan Solomon tidak masuk akal. Saya berkata dengan yakin, Malaysia sudah ketinggalan dalam persaingan global. Setelah dihalau keluar dari Vietnam, tiada tempat yang sesuai, jadi mereka terpaksa memilih negara mundur. Sebaliknya, Vietnam akan melonjak ke peringkat seterusnya melalui kerjasama dengan China. Malam itu, setelah pulang ke rumah, berita Kepulauan Solomon masih mengganggu saya. Saya menyemak internet, mencari maklumat yang lebih terperinci. Saya menyiasat status perikanan, tahap infrastruktur, keadaan pendidikan Kepulauan Solomon. Hasilnya seperti yang dijangka. Ia adalah negara yang jauh lebih mundur daripada Vietnam dalam semua aspek. Saya percaya pilihan Malaysia terhadap Kepulauan Solomon akan berakhir dengan kegagalan. Saya fikir teknologi yang baik pun tidak dapat mengatasi hard reality. Keesokan paginya, Tui Hoa menghubungi, mengatakan persiapan berlepas telah selesai. Beliau berkata akan tinggal di Kepulauan Solomon selama seminggu untuk menyiasat rancangan Malaysia dengan teliti dan menambah bahawa beliau mungkin tinggal lebih lama jika perlu. Saya fikir semangat Tui Hoa terlalu berlebihan. Keputusan adalah jelas. Saya tidak faham mengapa perlu bersusah payah. Saya berkata terakhir kepada Tui Hoa, jangan terlalu berharap. Hampir tiada kemungkinan Malaysia akan mencapai kejayaan besar di Kepulauan Solomon. Ia mungkin membuang masa, jadi kembali cepat. Tui Hoa tidak menjawab. Dia hanya mengangguk. Tetapi melihat ekspresinya, dia nampaknya tidak mengambil berat tentang kebimbangan saya. Saya menghantar Tui Hoa ke lapangan terbang.
Saya berfikir dalam hati bahawa dia akan kembali kecewa dan kemudian akan mengakui bahawa pertimbangan saya betul. Saya yakin apa yang boleh dilakukan oleh Malaysia di Kepulauan Solomon paling banyak hanyalah projek perintis berskala kecil. Saya percaya hasil yang hanya mungkin di pasaran dinamik seperti Vietnam tidak boleh diulang di negara mundur. Saya kekal yakin. Saya yakin kerjasama dengan China akan menjadikan Vietnam kuasa digital teratas di Asia Tenggara. Malaysia sudah menjadi rakan kongsi masa lalu. Saya fikir ia akan terus menjadi kewujudan yang tidak relevan kepada Vietnam. Tepat 4 hari selepas Tui Hoa berlepas ke Kepulauan Solomon, telefon bimbit saya mempunyai 48 panggilan tidak dijawab. Semuanya daripada Tui Hoa. Melihat masa, ia adalah panggilan yang berterusan dari pukul 2 pagi hingga 3 petang. Perbezaan masa antara Kepulauan Solomon dan Vietnam adalah 4 jam. Jadi Tui Hoa menelefon hampir sepanjang malam. Pada mulanya saya fikir ia adalah perkara kecil, tetapi suara Tui Hoa benar-benar berbeza. Sebaik sahaja panggilan disambungkan, Tui Hoa mula bercakap dengan tercungap-cungap. Tukar kepada panggilan video sekarang juga, ekspresinya terlalu serius. Ini adalah kali pertama saya melihat Tui Hoa yang biasanya tenang begitu tertekan. Apa yang berlaku? Tui Hoa menjelaskan dengan suara bergetar. Saya melihat sendiri tapak projek Malaysia di Provinsi Malaita, Kepulauan Solomon. Apa yang berlaku di sana sungguh menakjubkan. Kawasan yang mengalami kebuluran dan kekurangan zat makanan telah berubah sepenuhnya. Saya separuh percaya, separuh ragu-ragu kata-kata Tui Hoa. Walaupun teknologi Malaysia, bolehkah ia mencipta perubahan dalam tempoh yang begitu singkat? Saya bertanya dengan curiga. Adakah perubahan itu benar-benar sebesar itu? Bukankah ia keterlaluan oleh pihak tempatan? Tui Hoa menjawab dengan tegas. Ini adalah fakta yang saya sahkan sendiri. Kemudian dia mula menyenaraikan angka yang mengejutkan. Produktiviti hasil tangkapan ikan meningkat 45%. Pendapatan nelayan juga meningkat 52%. Perubahan ini berlaku dalam tempoh hanya 6 bulan selepas pengenalan teknologi perikanan pintar Malaysia. Mendengar angka-angka itu, saya masih tidak percaya. Saya meminta penjelasan yang lebih spesifik. Saya mahu tahu teknologi apa yang digunakan. Tui Hoa menjelaskan secara terperinci. Ini adalah sistem akuakultur pintar yang dibangunkan bersama oleh Lembaga Perikanan Malaysia dan PDSM. Pengurusan kualiti air berasaskan AI. Analisis air menggunakan sensor IoT. Ramalan corak migrasi ikan menggunakan data satelit. Terutamanya, ia adalah penyelesaian tersuai yang dioptimumkan untuk persekitaran pantai Kepulauan Solomon. Ia adalah contoh inovasi di mana teknologi semikonduktor PDSM digunakan untuk perikanan. Tetapi yang benar-benar menakjubkan adalah perkara lain. Tui Hoa menunjukkan video keadaan tempatan. Pemandangan yang muncul di skrin benar-benar mengejutkan. Kawasan yang 6 bulan lalu hanyalah paya bakau yang terbiar telah berubah menjadi kolam ternakan udang yang jernih. Sensor canggih dipasang di mana-mana. Nelayan mengesahkan status ternakan menggunakan tablet. Yang paling berkesan adalah testimoni daripada seorang pegawai Jabatan Perikanan Tempatan bernama Peter. Tui Hoa menyampaikan kata-katanya. Sebelum teknologi Malaysia datang, keluarga kami sukar untuk makan walau sekali sehari. Ternakan tidak menjadi kerana keadaan pesisir. Tetapi sekarang, kami boleh makan 3 kali sehari tanpa bimbang. Anak-anak kami boleh pergi ke sekolah. Kami sangat berterima kasih. Mendengar testimoni itu, saya berasa kompleks. Adakah teknologi Malaysia benar-benar mencipta perubahan seperti itu? Tui Hoa menyampaikan fakta yang lebih mengejutkan. Projek ini bukan sekadar penambahbaikan perikanan. Kerajaan Kepulauan Solomon telah memutuskan untuk mengembangkannya di peringkat negara sebagai rancangan pembasmian kebuluran. Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, PBB, juga memberi perhatian, dan negara-negara Pasifik lain seperti Fiji, Tonga, dan Vanuatu sedang meniru projek ini sebagai contoh inovasi perikanan pantai. Saya menjadi semakin bingung. Adakah pencapaian seperti ini benar-benar mungkin? Saya bertanya dengan curiga. Bukankah Kerajaan Kepulauan Solomon melebih-lebihkan data sebenar untuk tujuan politik? Bagaimana Anda mengesahkannya? Tui Hoa menjawab, seolah-olah dia telah menjangkakannya. Saya telah mengesahkan bahagian itu. Statistik Jabatan Perikanan Kepulauan Solomon dan pejabat PBB tempatan mengesahkan angka yang sama. Ia adalah data yang disahkan secara bebas oleh pihak ketiga. Yang lebih mengejutkan adalah cara syarikat Malaysia berurusan. Kandungan yang dijelaskan oleh Tui Hoa benar-benar berbeza.
Ia adalah penyelesaian yang berbeza sama sekali daripada yang ditunjukkan di Vietnam. Ia bukan sekadar menyampaikan teknologi, tetapi sistem yang direka bentuk semula sepenuhnya agar sesuai dengan keadaan tempatan. Terutamanya, pengurus besar Malaysia yang bertanggung jawab, seorang bernama Encik Chan Wei Liang, sangat mengagumkan. Beliau tinggal di tempat itu selama 6 bulan, berkomunikasi secara langsung dengan nelayan dan membangunkan teknologi. Penyelesaian tersuai yang mempertimbangkan sepenuhnya ciri pantai, keadaan iklim, dan juga budaya tempatan. Mendengar kata-kata itu, saya merasakan emosi yang pelik. Saya mula mempersoalkan sama ada kita telah menilai Malaysia dengan betul. Tui Hoa akhirnya menyampaikan fakta yang menentukan. Ketua pengarah, ini belum berakhir. Teknologi yang dibawa keluar oleh syarikat Malaysia apabila mereka menarik diri dari Vietnam adalah teknologi perikanan pintar ini. Ia adalah teknologi yang asalnya disediakan untuk pembangunan kawasan pantai Vietnam. Teknologi yang kita tolak kini mencipta keajaiban di Kepulauan Solomon. Pada saat itu, buat kali pertama, saya berasa gelisah. Adakah kita telah membuat kesilapan besar? Tetapi saya masih tidak mahu mengakuinya. Keadaan Kepulauan Solomon dan Vietnam berbeza. Kejayaan di Kepulauan Solomon tidak boleh disimpulkan mungkin di Vietnam. Saya berkata kepada Tui Hoa, Kepulauan Solomon memang mundur, jadi perubahan kecil pun kelihatan besar. Di negara maju seperti Vietnam, sukar untuk mencipta impak seperti itu. Tetapi jawaban Tui Hoa berbeza. Ketua pengarah, saya baru sekarang menyedari nilai sebenar teknologi Malaysia. Semua know-how yang terkumpul selama 7 tahun di Vietnam telah dilahirkan semula dalam bentuk yang sama sekali baharu di Kepulauan Solomon. Teknologi yang kita buang sedang menyelamatkan nyawa rakyat negara lain. Ini benar-benar mengejutkan. Mendengar kata-kata Tui Hoa, hati saya bergolak. Adakah kita benar-benar membuat pilihan yang salah? Sepatutnya kita meneruskan kerjasama dengan Malaysia dan bukannya China. Tetapi saya masih tidak dapat melepaskan keyakinan bahawa skala pelaburan dan kuasa pasaran Huawei China tidak dapat dibandingkan dengan Malaysia. Saya fikir kejayaan kecil, Kepulauan Solomon tidak dapat menandingi rancangan besar China. Setelah menamatkan panggilan dengan Tui Hoa, saya terus bimbang. Adakah pilihan kita benar-benar betul? Adakah kita terlalu mudah melepaskan Malaysia? Malam itu, sukar untuk tidur. Pemandangan Kepulauan Solomon yang disampaikan oleh Tui Hoa terus bermain di fikiran saya. Keajaiban yang berlaku di pantai. Saya meragui, tetapi pada masa yang sama, saya juga mempunyai perasaan iri hati. Adakah ini peluang yang kita terlepas? Fikiran itu terus berlegar di kepala saya. Sukar untuk tidur selepas panggilan mengejutkan dengan Tui Hoa. Saya berpusing-pusing sehingga pukul 5 pagi. Akhirnya saya bangun dan membuka komputer. Dalam peti masuk saya, terdapat laporan kecemasan dari Tui Hoa. Fail besar dengan 12 dokumen dan video terlampir. Tajuknya sahaja luar biasa. Latar belakang Anugerah Inovasi Global PBB, Rancangan Kepulauan Solomon, hasil siasatan. Saya segera membuka fail itu tanpa minum kopi. Sebaik sahaja saya melihat dokumen pertama, saya terkejut. Teknologi perikanan pintar Malaysia bukanlah sekadar penambahbaikan perikanan. Ia adalah penyelesaian komprehensif yang harus dipanggil sistem kelangsungan negara. Menurut siasatan Tui Hoa, teknologi ini telah pun diiktiraf pada 2021 sebagai penyelesaian inovatif untuk pembasmian kebuluran oleh Program Makanan Sedunia PBB. Fakta yang lebih menakjubkan adalah perkara lain. Teknologi yang dibangunkan oleh Lembaga Perikanan Malaysia ini telah pun mencipta kes kejayaan di Ghana dan Samoa di Afrika. Produktiviti perikanan tuna di Ghana meningkat 48%. Pendapatan nelayan Samoa meningkat 63%. Kepulauan Solomon adalah kes kejayaan ketiga. Ini adalah saat saya melihat wajah sebenar teknologi Malaysia yang selama ini saya pandang rendah. Saya memainkan video yang dilampirkan oleh Tui Hoa. Ia adalah rakaman Setiausaha Agung PBB sendiri memuji kekuatan teknologi Malaysia. Teknologi inovasi perikanan Malaysia adalah harapan untuk menghapuskan kelaparan abad ke-21. Projek ini, yang menggabungkan teknologi semikonduktor PDSM dengan perikanan, boleh menjadi harapan terakhir bagi negara-negara termiskin di dunia. Saya menjadi semakin bingung. Adakah teknologi yang kita tinggalkan di tahap ini? Pukul 10 pagi, saya berhubung dengan Tui Hoa melalui panggilan video. Ekspresi Tui Hoa lebih serius daripada semalam. Beliau telah menjalankan siasatan tambahan sepanjang malam. Tui Hoa menyampaikan fakta baharu.
saya bertemu dengan Encik Shan Wei Liang, pengurus besar Malaysia yang bertanggung jawab di Kepulauan Solomon, dan menemu bual beliau selama 3 jam. Dalam proses itu, saya dapat mengesahkan kekuatan sebenar syarikat Malaysia. Menurut Shan Wei Liang, semua know-how yang terkumpul selama 7 tahun kerjasama Malaysia-Vietnam tertumpu dalam rancangan Kepulauan Solomon. Ia adalah penyelesaian dimensi baharu yang dibangunkan sepenuhnya berdasarkan pengalaman dan data yang diperoleh di Vietnam. Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan dan mesej peribadinya. Kata-kata Shan Wei Liang, apabila kerjasama dengan Vietnam terputus secara tiba-tiba, pada mulanya kami panik. Tetapi sekarang, memikirkannya, ia sebaliknya menjadi peluang yang lebih baik. Keadaan mendesak Kepulauan Solomon mendorong kami untuk mencipta penyelesaian yang lebih inovatif. Kami melabur 10 kali lebih serius dan 10 kali lebih bersemangat daripada yang kami lakukan di Vietnam. Pada saat mendengar kata-kata itu, hati saya berasa kompleks. Pengkhianatan kita terhadap Malaysia sebaliknya membawa kejayaan yang lebih besar kepada mereka. Tui Hoa meneruskan penjelasannya dengan lebih terperinci. Inti rancangan Kepulauan Solomon bukan sekadar teknologi perikanan. Ia adalah sistem bersepadu IoT, AI, dan data raya menggunakan teknologi semikonduktor canggih PDSM. Ia adalah himpunan teknologi revolusi industri keempat yang memantau dan mengoptimumkan status air, perubahan iklim, dan kuantiti ternakan secara masa nyata. Terutamanya, chip kuasa ultra rendah yang dibangunkan oleh PDSM adalah terasnya, membolehkannya beroperasi hanya dengan tenaga surya di kawasan pantai tanpa elektrik. Mendengar penjelasan itu, saya meremang bulu roma. Perkara yang kami pandang rendah sebagai teknologi perikanan biasa, sebenarnya adalah teknologi aplikasi semikonduktor yang paling canggih. Tui Hoa terus menjelaskan, yang sangat menakjubkan ialah keupayaan penempatan setempat. Syarikat Malaysia mereka bentuk semula teknologi sepenuhnya untuk persekitaran pantai Kepulauan Solomon. Mereka membangunkan sensor yang boleh beroperasi dengan stabil di pantai dan mencipta antaramuka bergambar yang mudah digunakan oleh nelayan yang tidak berbahasa Melayu. Bahawa hasil seperti itu dicapai dalam 6 bulan sahaja adalah satu keajaiban. Tui Hoa juga menyebut usaha pengorbanan pasukan teknologi Malaysia. 23 jurutera Malaysia, termasuk Shan Wei Liang, tinggal di Kepulauan Solomon, hidup bersama nelayan. Mereka menyampaikan teknologi hanya dengan bahasa isyarat dan ekspresi muka dalam keadaan komunikasi bahasa yang sukar. Mereka bangun pada pukul 5 pagi untuk turun ke laut bersama nelayan dan menganalisis data sehingga pukul 11 malam. Mendengar cerita-cerita itu, saya menjadi semakin malu. Kami menganggap Malaysia sebagai negara kecil. Tetapi pada hakikatnya, ia adalah rakan kongsi yang mempunyai teknologi yang menakjubkan dan semangat pengorbanan. Tui Hoa akhirnya menyampaikan maklumat yang menentukan. Ketua Pengarah, Kerajaan Kepulauan Solomon telah memutuskan untuk mengembangkan kerjasama dengan Malaysia ke seluruh negara di semua 9 wilayah mulai bulan depan. Skala pelaburan sahaja mencapai 30 bilion. Kepala saya menjadi kosong. 30 bilion. 6 kali ganda skala pelaburan yang dijanjikan di Vietnam. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi negara-negara Amerika Tengah yang lain. Honduras, El Salvador, Ekuador, Bolivia, semuanya menyatakan hasrat untuk meniru kes Kepulauan Solomon. Malaysia sedang bangkit sebagai rakan kongsi inovasi perikanan untuk seluruh Pasifik. Malah Australia dan New Zealand menyatakan minat. Pada saat itu saya menyadari, Malaysia meninggalkan Vietnam dan memperoleh pasaran yang lebih besar. Kami meninggalkan Malaysia, tetapi Malaysia menemui rakan kongsi yang lebih baik daripada kami. Bukan hanya Kepulauan Solomon. Seluruh Pasifik sedang menjadi pentas baharu bagi Malaysia. Tui Hoa berkata dengan pahit, teknologi Malaysia yang kita tinggalkan sedang dipuja di negara lain. Terutamanya, kepercayaan dan terima kasih Kerajaan Kepulauan Solomon terhadap Malaysia adalah besar. Kata-kata Peter, Naib Menteri Perikanan, kepada saya sangat berkesan. Tui Hoa menyampaikan kata-katanya. Malaysia menjadikan impian kami yang telah kami lupakan menjadi kenyataan. Sekarang, anak-anak kami boleh membesar tanpa bimbang kelaparan. Rakyat Malaysia adalah rakan kongsi yang sebenar. Mereka meletakkan masa depan kami di hadapan. China adalah negara besar, tetapi Malaysia adalah negara yang mempunyai hati yang besar. Ayat terakhir itu menusuk hati saya. China adalah negara besar, tetapi Malaysia adalah negara yang mempunyai hati yang besar. Mendengar testimoni seperti itu, saya berasa sakit hati.
Vietnam juga boleh menerima terima kasih seperti itu. Tetapi kita sendiri yang menendang peluang itu. Setelah menamatkan panggilan dengan Tui Hoa, saya duduk lama. Saya baru sekarang menyedari nilai sebenar Malaysia. Bukan sekadar penyedia teknologi, tetapi rakan kongsi sebenar yang memupuk impian bersama. Melihat keajaiban yang berlaku di Kepulauan Solomon, buat kali pertama saya berasa menyesal. Adakah pilihan kita terhadap China benar-benar keputusan yang tepat? Jika kita terus bersama Malaysia, adakah Vietnam boleh berkembang lebih baik daripada sekarang? Tetapi itu sudah menjadi pilihan yang tidak dapat ditarik balik. Malaysia telah menemui rakan kongsi baharu. Kami sedang berjalan di jalan bersama China. Sepanjang petang itu, saya menghabiskan masa dengan perasaan yang kompleks. Pencapaian Malaysia di Kepulauan Solomon terus bermain di fikiran saya. Betapa besarnya peluang yang kita terlepas semakin jelas. Sedang saya menyemak laporan Kepulauan Solomon Tui Hoa, telefon berbunyi pada pukul 2.47 petang. Rangkaian 5G seluruh Vietnam lumpuh serentak. Rangkaian komunikasi tulang belakang yang menghubungkan Ho Chi Minh City dan Hanoi terputus sepenuhnya. Ini adalah saat keretakan pertama muncul dalam sistem Huawei yang saya perkenalkan dengan penuh keyakinan. Keadaan lebih serius daripada yang dijangka. ATM Bank terhenti. Sistem kecemasan hospital tergendala. Malah lampu isyarat pun rosak. Kesesakan lalu lintas besar berlaku di seluruh bandar. Telefon bimbit rakyat tidak berfungsi. Kedai tidak dapat berhubung. Pasukan teknikal Huawei tempatan bergegas datang, tetapi mereka juga tidak dapat mencari punca. Keserasian sistem memerlukan lebih banyak semakan. Mereka hanya mencari alasan, mengatakan ia adalah masalah antara muka dengan peralatan Malaysia sedia ada. Seluruh negara mengalami 6 jam kegelapan digital. Buat kali pertama saya berasa gelisah. Kemalangan besar seperti ini tidak pernah berlaku dengan sistem Malaysia. Kestabilan Malaysia yang sempurna selama 7 tahun tiba-tiba dirindui. Seminggu selepas komunikasi disambung semula, mimpi ngeri lain bermula. Pangkalan data rahsia negara digodam. Dokumen utama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Industri dan Perdagangan bocor. Hasil siasatan. Penggodam menggunakan pintu belakang sistem keselamatan siber Huawei. Masalah keselamatan siber yang diberi amaran oleh Tui Hoa telah menjadi kenyataan. Kerajaan segera memasuki keadaan kecemasan. Mesyuarat Parlimen dipanggil tergesa-gesa untuk menyemak pentadbiran negara. Menteri yang bertanggung jawab untuk keselamatan siber dipanggil. Media melaporkan secara meluas di bawah tajuk Krisis Kedaulatan Digital Vietnam. Kemarahan rakyat memuncak. Saya muncul untuk memberi penjelasan di bilik mesyuarat, tetapi ia tidak meyakinkan. Ini adalah fenomena sementara yang berlaku semasa proses penstabilan awal. Kami akan bekerjasama dengan pihak China untuk menyelesaikannya dengan cepat. Tiada siapa yang percaya. Keadaan tidak reda, malah bertambah buruk. Malah sistem pengesanan jenayah tidak dapat beroperasi dengan normal. Kes rompakan berlaku di Ho Chi Minh City, tetapi imej CCTV tidak dapat dipulihkan. Keadaan tidak masuk akal di mana polis terpaksa menyiasat secara manual berlaku. Yang lebih mengejutkan adalah petunjuk ekonomi. Transformasi digital ditangguhkan. Sektor e-dagang runtuh sepenuhnya. Sistem pembayaran dalam talian tidak stabil. Kesilapan pengesanan penghantaran berulang kali. Kepercayaan pengguna jatuh ke paras terendah. Pengekspor tekstil dan pakaian mengalami impak terbesar. Kesilapan sistem pengurusan pesanan menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi tarikh akhir. Pembatalan kontrak dari Eropah dan AS mula berlaku secara berterusan. Tetapi berita mengejutkan datang. Mereka memilih pengekspor Kepulauan Solomon sebagai alternatif. Berita bahawa ekspor tekstil Kepulauan Solomon meningkat 340% setahun tersebar. Pesanan yang hilang oleh Vietnam semuanya diambil oleh Kepulauan Solomon. Ini adalah hasil daripada sistem pengurusan pengeluaran yang dibina oleh syarikat Malaysia di sana. Sektor aquakultur juga sama. Sistem pengurusan suhu gudang sejuk mengalami masalah. Udang bernilai jutaan dolar terpaksa dilupuskan. Data pengurusan kualiti bercampur-campur. EU menggantung import produk aquakultur Vietnam. Tetapi udang Kepulauan Solomon menjadi sangat popular di pasaran EU. Ia adalah hasil daripada sistem aquakultur pintar yang diperkenalkan oleh syarikat Malaysia yang menjadikan kualiti udang lebih baik. Pasaran yang hilang oleh Vietnam, Kepulauan Solomon ambil alih sepenuhnya. Yang paling tragis adalah impak pekerjaan. Syarikat ICT tempatan tutup atau berpindah ke luar negara secara berterusan. Selepas PDSM, TM dan Sapura menarik diri,
Kekosongan itu tidak dapat diisi oleh Huawei. 100,000 peluang pekerjaan hilang dalam sekelip mata. Terutamanya, kadar pengangguran di kalangan belia melonjak. Tenaga kerja profesional menganggur secara beramai-ramai. Ketidakstabilan sosial semakin merebak. Universiti mengadakan demonstrasi berhari-hari mengutuk kerajaan. Memilih China telah memusnahkan masa depan belia. Kembalikan Malaysia kepada kami. Sebaliknya, Kepulauan Solomon menunjukkan pemandangan yang sama sekali berbeza. Berita bahawa syarikat Malaysia mengambil 50,000 pekerja muda tempatan baharu tersebar. Peluang pekerjaan dalam bidang perikanan pintar, komunikasi 5G, dan pendidikan semikonduktor melonjak. Presiden Kepulauan Solomon mengadakan sidang media. Malaysia memberi harapan kepada belia negara kami. Syarikat Malaysia bukan sahaja melabur wang, tetapi melabur dalam masa depan kami. Inilah hubungan rakan kongsi yang sebenar. Sebaliknya, belia Vietnam mengkritik kerajaan di jalanan. Akhirnya, saya terpaksa tampil sendiri untuk menjawab di hadapan semakan pentadbiran negara. Pengejaran ahli parlimen pembangkang sangat keras. Mengapa tergesa-gesa memperkenalkan sistem Cina yang tidak disahkan? Mengapa memutuskan kerjasama 7 tahun dengan Malaysia dalam sekelip mata? Mengapa mengabaikan isu keselamatan siber dan keserasian? Saya cuba membela diri. Teknologi Huawei masih peringkat tertinggi dunia. Masalah awal akan diselesaikan dengan masa. Tetapi ahli parlimen mencemuh dengan dingin. Kalau begitu, mengapa sistem Malaysia tidak mempunyai masalah ini? Bandingkan dengan Malaysia yang tidak mempunyai satu pun kemalangan besar dalam 7 tahun. Kesilapan pertimbangan peribadi ketua pengarah telah memusnahkan negara. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Yang lebih membingungkan adalah sikap ibu pejabat Huawei. Pihak China mula menolak tanggungjawab, memetik faktor persekitaran yang tidak dijangka. Jadual pelaburan tambahan juga ditangguhkan tanpa tempoh masa yang pasti. Daripada 115 bilion yang dijanjikan, hanya 1.5 bilion yang sebenarnya dilaksanakan. Baru sekarang saya menyedari keseriusannya. Rakan kongsi China yang saya percayai, dalam situasi krisis, menunjukkan rasa tanggungjawab yang sama sekali berbeza daripada syarikat Malaysia. Selama 7 tahun, Malaysia tidak pernah melanggar janji. Dengan masa berlalu, keadaan menjadi lebih serius. Terdapat penilaian bahawa Vietnam secara keseluruhannya telah merosot menjadi negara mundur digital. Dalam ranking daya saing digital yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, Vietnam jatuh dari tempat ke-47 ke tempat ke-73. Sebaliknya, Kepulauan Solomon melonjak dari tempat ke-105 ke tempat ke-62. Agensi Penarafan Antarabangsa juga menurunkan taraf Vietnam. Pertumbuhan ekonomi yang perlahan akibat ketidakstabilan infrastruktur digital adalah sebab utama. Pelaburan asing juga mula berkurangan secara mendadak, terutamanya syarikat AS dan Eropah meninggalkan Vietnam. Mereka berpendirian tidak boleh melabur di negara yang menggunakan peralatan Huawei. Vietnam diklasifikasikan sebagai negara berisiko keselamatan siber kerana dasar rangkaian bersih, clean network. Skala bencana yang saya cipta adalah jelas. Pemutusan hubungan dengan Malaysia bukanlah sekadar pertukaran rakan kongsi, tetapi tindakan bunuh diri di peringkat negara. Amaran Tui Hoa telah menjadi kenyataan. Malam itu, buat kali pertama, saya mula meragui diri sendiri. Adakah saya benar-benar membuat pilihan yang betul? Adakah perkara yang dimulakan atas nama masa depan Vietnam akhirnya memusnahkan negara? Impak terbesar berlaku dalam industri pembuatan. Talian pengeluaran automatik kilang-kilang utama di Ho Chi Minh City dan Hanoi terhenti. Syarikat tempatan yang cuba mengisi kekosongan selepas pemergian PDSM mengalami gangguan pengeluaran secara berturut-turut. Ia adalah tragedi yang berlaku kerana sistem kawalan Huawei tidak serasi dengan peralatan sedia ada. Sistem pengurusan logistik di pelabuhan runtuh sepenuhnya. Kontena tidak dapat dikesan. Barangan ekspor hanya diletakkan di pelabuhan. Hasil pertanian yang busuk, alat ganti mekanikal yang berkarat bertimbun. Pasukan operasi pelabuhan terpaksa mengklasifikasikan barangan secara manual. Keadaan terdesak. Perkhidmatan e-kerajaan juga tidak berfungsi. Rakyat tidak dapat mendaftar kelahiran, mendaftar perniagaan, atau membayar cukai. Semua urusan pentadbiran yang diproses secara dalam talian terhenti. Barisan panjang terbentuk di setiap pejabat kerajaan. Penjawat awam terpaksa kembali kepada kerja dokumen kertas peringkat 20 tahun lalu. Yang lebih serius adalah sistem pengurusan elektrik. Kerosakan sistem grid pintar Huawei. Penggunaan elektrik di seluruh negara mula melonjak.
Sistem penyaman udara beroperasi tanpa henti. Elektrik kilang menjadi beban berlebihan. Syarikat elektrik mengeluarkan amaran pemadaman elektrik seluruh negara. Pukul 3.47 petang itu, Vietnam benar-benar mengalami pemadaman elektrik. Seluruh Ho Chi Minh City tenggelam dalam kegelapan. Bangunan pencakar langit di Hanoi serta-merta kehilangan cahaya. Hospital beroperasi dengan susah payah menggunakan generator kecemasan. Kereta api bawah tanah terhenti sepenuhnya. Kemarahan rakyat meletus. Slogan jatuh kerajaan dan singkir sistem Huawei bergema di seluruh Ho Chi Minh City. Penunjuk perasaan yang berpusat pada belia mengepung bangunan Kementerian Industri dan Perdagangan. Polis tidak dapat bertindak balas dengan baik. Sistem komunikasi lumpuh dan sistem perintah runtuh. Di sisi lain, berita yang sama sekali bertentangan datang dari Kepulauan Solomon. Laporan bahawa sistem grid pintar yang dibina oleh syarikat Malaysia di sana berfungsi dengan sempurna. Kecekapan elektrik meningkat 43%. Tiada satu pun kemalangan pemadaman elektrik berlaku. Industri ekspor utama Vietnam juga runtuh secara berantai. Industri tekstil sudah kehilangan pembeli utamanya kepada Kepulauan Solomon dan kini pengeluaran pun terganggu. Daya saing hilang sepenuhnya. Jenama fashion Eropah membatalkan kontrak dengan Vietnam secara berturut-turut, beralih ke Kepulauan Solomon. Zara, H&M, Uniqlo, semuanya memilih Kepulauan Solomon sebagai pangkalan pengeluaran baharu. Ekspor kopi juga mengalami masalah sistem pengurusan kualiti. Grade kopi Vietnam jatuh mendadak. Sebaliknya, Kepulauan Solomon secara revolusioner meningkatkan kualiti kopi menggunakan teknologi perikanan pintar Malaysia yang diubah sesuai kepada pertanian pintar. Bahagian pasaran Vietnam di pasaran kopi antarabangsa mula berkurangan secara mendadak. Berita bahawa Starbucks merancang untuk meningkatkan pembelian kopi Kepulauan Solomon secara mendadak tersebar. Yang paling mengejutkan adalah reaksi masyarakat antarabangsa. Malah negara-negara ASEAN pun mula mengabaikan Vietnam. Singapura, Thailand dan Malaysia, Thailand dan Singapura, rakan serantau Vietnam, semuanya mengumumkan peningkatan kerjasama dengan Malaysia, mengatakan mereka mengesahkan semula kepentingan teknologi Malaysia setelah melihat kegagalan Vietnam. Perdana Menteri Singapura berkata dalam sidang media, Malaysia adalah rakan kongsi yang boleh dipercayai. Teknologi semikonduktor PDSM adalah masa depan kita. China adalah pasaran yang besar, tetapi Malaysia adalah rakan kongsi yang mempunyai kepercayaan yang besar. UNESCO mengumumkan bahawa Kepulauan Solomon adalah contoh inovasi pendidikan. Kandungannya adalah sistem pendidikan digital yang diperkenalkan oleh Malaysia, meningkatkan kadar celik huruf dari 78 per tons kepada 96 per ton. Pendidikan semikonduktor PDSM sedang mengajar teknologi peringkat tertinggi dunia kepada belia Kepulauan Solomon. Sebaliknya, di Vietnam, pelajar tidak dapat belajar dengan baik kerana infrastruktur pendidikan digital lumpuh. Akhirnya, Perdana Menteri mengumumkan keadaan darurat. Langkah khas setara undang-undang tentera digerakkan. Tentera mengambil alih kemudahan utama. Semua pelabuhan dan lapangan terbang ditukar kepada sistem pengurusan kecemasan. Ini adalah krisis terbesar Vietnam sejak penubuhannya. Dalam mesyuarat Parlimen Kecemasan, ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang berkata sebulat suara, ini bukan kesilapan seorang pegawai, tetapi harga keangkuhan pilihan negara. Kesilapan pertimbangan peribadi Ketua Pengarah Tran Van Min telah mendorong seluruh negara ke neraka. Media asing juga melaporkan tanpa belas kasihan. CNN, bunuh diri digital Vietnam, harga meninggalkan Malaysia dan memilih China. BBC, harga mengkhianati kepercayaan, apa yang hilang oleh Vietnam. Reuters, kemerosotan Vietnam yang meninggalkan Malaysia, kebangkitan Kepulauan Solomon. Wall Street Journal, Vietnam tanpa PDSM, mimpi ngeri bersama Huawei. Yang paling menyakitkan adalah reaksi rakyat. Kesedaran bahawa masa depan Vietnam hilang pada saat Malaysia ditinggalkan tersebar. Dari peniaga pasar hingga profesor universiti, semua lapisan masyarakat mengkritik pilihan kerajaan. Terutamanya, rasa putus asa generasi muda adalah besar. Sepanduk tergantung di universiti, kerajaan yang menjual masa depan kami. Seorang pelajar kolej menangis. Tiada tempat untuk pergi walaupun selepas tamat pengajian. Apabila ada program pendidikan PDSM, kami boleh mempelajari teknologi tertinggi dunia. Sekarang syarikat China pun tidak mengambil kami bekerja. Malah Huawei pun tidak mempercayai tenaga kerja Vietnam. Apabila ada syarikat Malaysia, terdapat banyak peluang pekerjaan yang berkualiti.
sekarang pekerjaan itu sendiri pun mustahil. Agensi Penarafan Antarabangsa menurunkan penarafan kredit Vietnam secara berantai berdasarkan risiko sistem struktur. Standard Poor's menyatakan kebimbangan mengenai kemerosotan jangka panjang negara yang disebabkan oleh keruntuhan infrastruktur digital. Pelaburan asing berkurangan secara mendadak. Ekonomi semakin mengecut. Sebaliknya, Kepulauan Solomon mendapat pujian sebagai harimau baharu Asia. KDNK mencatat kadar pertumbuhan 8.7% berkat teknologi, melonjak sebagai negara baharu yang paling mendapat perhatian di Pasifik. Keajaiban Kepulauan Solomon, naga Pasifik yang dicipta oleh Malaysia. The Economist, kesan PDSM, Kepulauan Solomon melangkaui Vietnam. Forbes pilihan Malaysia, mengapa Kepulauan Solomon lebih baik daripada Vietnam? Melihat semua tragedi itu, saya menyadari makna sebenar perbuatan yang saya lakukan. Ini bukan kesilapan pemilihan pengendali biasa. Ia adalah salah penilaian bersejarah yang mengubah nasib negara Vietnam. Malam itu, seluruh Vietnam diterangi oleh cahaya lilin. Dalam keadaan pemadaman elektrik yang berterusan, rakyat secara spontan menyalakan lilin. Cahaya lilin itu kelihatan seperti harapan Vietnam sedang padam. Baru sekarang saya sadar, pilihan yang saya buat untuk cita-cita pribadi saya telah mendorong masa depan seluruh negara ke dalam kegelapan. Kerajaan Vietnam membuat keputusan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Mereka memutuskan untuk menghantar delegasi khas kecemasan ke Kepulauan Solomon. Matlamatnya jelas. Melihat sendiri sistem yang dicipta oleh Malaysia dan memahami dengan tepat mengapa kita gagal. Delegasi khas Perdana Menteri dibentuk, terdiri daripada 15 pegawai kanan, termasuk Naib Menteri Industri dan Perdagangan, Ketua Pengarah Perancangan dan Kewangan, dan saya. Saya adalah punca utama semua tragedi ini. Tetapi pada masa yang sama, saya adalah orang yang paling memahami keadaan dengan tepat. Di dalam pesawat menuju ke Kepulauan Solomon, suasana delegasi sangat suram. Semua orang dipenuhi dengan kesedaran untuk menghadapi realiti Vietnam. Naib Menteri berkata, kita akan pergi untuk mengesahkan kebenaran. Kita tidak perlukan alasan atau rasionalisasi. Tempat pertama yang dilawati adalah Provinsi Malaita. Dalam perjalanan ke kawasan pantai, kami terdiam. Pemandangan lebih maju daripada yang dilaporkan oleh Tui Hoa 6 bulan lalu. Kompleks akuakultur pintar yang luas terbentang. Puluhan kolam ternakan ikan dan udang diuruskan dengan sempurna menggunakan chip semikonduktor AI PDSM, pemantauan data masa nyata, sistem pengairan automatik, pengurusan ternakan menggunakan drone. Semua teknologi yang kami impikan di Vietnam telah menjadi kenyataan di sini. Menteri Perikanan tempatan datang sendiri untuk memberi penjelasan. Selepas pengenalan teknologi Malaysia, produktiviti hasil tangkapan meningkat 45%. Pendapatan nelayan juga meningkat 52%. Kadar kekurangan zat makanan di kawasan ini menurun dari 19% kepada 2/8%. Malaysia bukan sahaja memberi kami teknologi, tetapi memberi kami harapan. Naib Menteri bertanya dengan terkejut. Adakah perubahan seperti ini benar-benar mungkin dalam masa 6 bulan yang singkat? Ya, ia mungkin. Keajaiban yang dicipta oleh pasukan teknologi Malaysia yang tinggal di sini 24 jam sehari. Seluruh delegasi kami terdiam. Kejutan kedua adalah rancangan bandar pintar di Honiara. Seluruh bandar Honiara dihubungkan dengan chip IoT PDSM. Pengurusan trafik, sistem keselamatan awam, kecekapan tenaga, semuanya dioptimumkan secara masa nyata. Semua yang gagal di Vietnam dengan Huawei telah direalisasikan dengan sempurna di sini. Yang paling berkesan adalah sistem kecerdasan berasaskan data. Sistem yang meramalkan kawasan berisiko jenayah, menangkap pergerakan melalui CCTV, dan memberitahu polis. Kadar jenayah utama berkurangan. Rasa keselamatan rakyat meningkat 3 kali ganda. Pada saat itu, saya merasakan sakit hati yang mendalam. Apa yang kami tinggalkan di Vietnam bukanlah sekadar teknologi, tetapi seluruh masa depan negara. Semasa pertemuan dengan Presiden Kepulauan Solomon, fakta yang lebih mengejutkan didedahkan. Keputusan untuk mengembangkan kerjasama dengan Malaysia ke semua 9 wilayah. Skala pelaburan sahaja mencapai 30 bilion. Delegasi kami bertanya, mengapa anda memilih Malaysia? Presiden menjawab, Malaysia adalah negara yang memegang janji. Rakan kongsi sebenar yang memupuk impian bersama kami. Mereka tidak hanya menjual teknologi dan pergi, tetapi benar-benar mahu kami berjaya. China adalah negara besar, tetapi China tidak mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara.
Jelas sekali bagaimana China akan melayan negara kecil seperti kami, tetapi Malaysia berbeza. Malaysia juga mengalami penindasan daripada negara besar, jadi mereka memahami kesakitan negara kecil. Pada saat mendengar kata-kata itu, seluruh delegasi menundukkan kepala. Kami mengesahkan semula ketulusan Malaysia yang kami alami selama 7 tahun. Sektor pendidikan juga inovatif. Sistem pendidikan digital yang dibina oleh Malaysia meningkatkan kadar celik huruf Kepulauan Solomon dari 78% kepada 96%. Infrastruktur pendidikan jarak jauh membolehkan kanak-kanak di kawasan pedalaman menerima pendidikan berkualiti. Dengan program pendidikan semikonduktor PDSM, belia kami sedang mempelajari teknologi paling canggih di dunia. Mengikuti kuliah yang disambungkan dari jauh dengan Universiti Teknologi Malaysia. Proses 3 nanometer AI, reka bentuk chip. Rasanya seperti mimpi. Sebaliknya, bagaimana pula dengan Vietnam? Sistem pendidikan digital lumpuh. Pelajar tidak dapat belajar dengan baik. Pada hari terakhir kami bertemu dengan pengurus besar syarikat Malaysia tempatan. Dari pengorbanan mereka, kami belajar semula apa itu hubungan rakan kongsi yang sebenar. Chan Wei Liang, pengurus besar, berkata kepada kami, selama 6 bulan, kami tinggal bersama nelayan tempatan, menyampaikan teknologi, berjaga malam untuk menyiapkan sistem. Semua yang kami pelajari di Vietnam berbunga di sini. Kami tidak melupakan belia Vietnam. Pengalaman pada masa itu mencipta kejayaan sekarang. Kemudian, kata-katanya yang terakhir sangat berkesan. Saya percaya bahawa suatu hari nanti, Vietnam akan dapat bersama-sama semula. Persahabatan Malaysia-Vietnam bukanlah hubungan yang akan berakhir kerana kesilapan atau salah faham. China tidak mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara, tetapi kami menganggap Vietnam sebagai rakan sejati selama-lamanya. Pada saat itu saya mahu duduk. Saya tidak dapat menahan hakikat bahawa saya telah meninggalkan rakan kongsi dengan hati yang hangat seperti ini dengan kejam. Sekembalinya ke Vietnam, kerajaan membuat keputusan dramatik. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan kenyataan rasmi dalam mesyuarat kabinet. Kandungannya sangat mengejutkan. Kenyataan rasmi kerajaan Vietnam, refleksi mendalam dan pengiktirafan nilai rakan kongsi sebenar. Kerajaan Vietnam merenung secara mendalam penamatan hubungan kerjasama dengan Malaysia secara sepihak. Kami telah mengkhianati kepercayaan Malaysia. Harga yang perlu dibayar adalah kehilangan masa depan negara. Melihat nilai teknologi Malaysia yang disahkan di Kepulauan Solomon, kami menyedari betapa bodohnya pilihan kami. Teknologi semikonduktor PDSM, pengorbanan syarikat Malaysia, dan yang paling penting, ketulusan rakyat Malaysia. Apa yang kami tinggalkan bukanlah teknologi, tetapi hubungan rakan kongsi yang sebenar. Vietnam akan belajar semula dari asas. Kami menyedari dengan pahit betapa berharganya hubungan rakan kongsi yang sebenar, yang bukan dibina dalam sekelip mata. Kami akan melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan kembali kepercayaan Malaysia suatu hari nanti. Malaysia bukanlah negara kecil. Ia adalah negara hebat yang mempunyai hati yang besar. Selepas kenyataan ini dikeluarkan, seluruh Vietnam menjadi sunyi. Rakyat terkejut dengan pengakuan jujur kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, terdapat tahap persetujuan tertentu terhadap keberanian kerajaan untuk menghadapi kebenaran. Beberapa hari kemudian, saya bertemu dengan Tui Hoa. Sejak kembali dari Kepulauan Solomon, dia menjadi orang yang sama sekali berbeza. Dia mempunyai rasa kagum terhadap teknologi Malaysia dan rasa putus asa terhadap masa depan Vietnam secara serentak. Tui Hoa berkata dengan tenang, "Ketua Pengarah, saya tahu sekarang, bukan teknologi Malaysia yang meninggalkan kami. Kami yang meninggalkan Malaysia, dan harga pilihan itu ditanggung oleh seluruh rakyat. Saya hanya boleh mengangguk." Kata-kata Tui Hoa adalah keseluruhan realiti yang kami hadapi. Sejak hari itu, saya menyemak berita Kepulauan Solomon setiap hari. Melihat kisah kejayaan yang dicipta oleh Malaysia dan Kepulauan Solomon bersama-sama, saya menyedari setiap hari betapa besarnya peluang yang kami terlepas. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke pejabat dan menyerahkan surat perletakan jawatan. Seluruh kementerian mengutuk saya, tetapi yang lebih sukar untuk ditanggung adalah hati nurani saya sendiri. Semasa menyerahkan perletakan jawatan, saya meninggalkan kata-kata terakhir. Vietnam kini mesti bermula semula, memulihkan kepercayaan yang runtuh, belajar semula apa itu hubungan rakan kongsi yang sebenar. Malaysia kecil tetapi kuat. China tidak mengiktirafnya sebagai sebuah negara, tetapi teknologi semikonduktor Malaysia diiktiraf oleh dunia. Tanpa PDSM, Apple, Nvidia,
dan mana-mana peranti canggih pun tidak boleh dihasilkan. Itulah kekuatan Malaysia. Sebab ia dipanggil perisai silikon. Apa yang ditinggalkan oleh Vietnam bukanlah sekadar rakan kongsi. Ia adalah kuasa besar teknologi yang diperlukan oleh dunia, yang ingin dilindungi oleh dunia. Saya berjalan keluar dari pejabat dan melihat keluar tingkap. Langit Ho Chi Minh City masih cerah, tetapi hati saya penuh dengan awan gelap. Perkara yang hilang oleh Vietnam kerana kesilapan saya, teknologi semikonduktor tertinggi dunia PDSM, pendidikan belia, kepercayaan dan hubungan rakan kongsi yang terkumpul, 100,000 peluang pekerjaan berkualiti, pelaburan dari negara-negara barat, status negara daya saing digital nombor 1, dan yang paling penting, harapan untuk masa depan, perkara yang diperoleh oleh Kepulauan Solomon, pelaburan Malaysia berskala 30 bilion, program pendidikan semikonduktor PDSM, 50,000 peluang pekerjaan baharu, status hub digital Pasifik, anugerah inovasi PBB, dan yang paling penting, masa depan negara. Melihat belia Vietnam berjalan di luar tingkap, saya berasa sakit hati memikirkan berapa banyak peluang masa depan yang akan mereka hilang. Malaysia bukanlah negara kecil. Ia tidak kecil hanya kerana China tidak mengiktirafnya sebagai sebuah negara. Ia adalah kuasa besar teknologi yang menguasai 60% industri semikonduktor dunia hanya dengan PDSM. Malaysia adalah rakan kongsi hebat yang mempunyai hati yang besar. Dan Vietnam sendiri yang meninggalkan rakan kongsi itu. Terima kasih kerana menonton gelombang NI kami hingga akhir hari ini. Saya doakan anda semua menjalani hari yang bahagia. Terima kasih kerana menonton. Langganan, suka dan sokongan anda adalah motivasi terbesar kami untuk membuat video. Kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anda di masa hadapan.